Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat Hari Raya. Kita berada di Hari Raya ke Hari Raya ke berapa ya? Hari Raya ke-7 kita raya. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua follower channel ini ya. Pagi ni saya nak berkongsi sedikit sembang fikir tentang universiti. Saya baru terbaca satu artikel dari majalah Forbes, satu temu ramah tentang tajuknya bagaimana universiti pada masa kini adalah satu sistem yang rosak, satu sistem yang tak boleh pakai lah dalam keadaan sekarang ni. Dan interview ni dijalankan oleh seorang penyumbang penulis kepada majalah Forbes, dan dia telah menemu ramah Vishen Lakhiani, seorang CEO satu syarikat yang menjalankan perkhidmatan pendidikan bagi ramai orang lah dalam bentuk yang baharu. Okay. Jadi yang menarik tentang artikel ni adalah tentang ada 6 perkara yang diutarakan oleh Vishen bahawa universiti pada masa kini adalah satu sistem yang rosak. Yang pertama katanya adalah dari segi tempoh masa pembelajaran. Tempoh masa pembelajaran di universiti sekarang ni adalah di mana pelajar ataupun siswazah berada dalam satu suasana yang tertutup dari dunia luar selama 3 ataupun 4 tahun. Jadi dalam suasana sekarang ni, di mana dunia sangat cepat berubah, kita panggil VUCA times, adalah sesuatu yang amat merugikan apabila seorang pelajar diletakkan di dalam kepompong pembelajaran yang terpisah daripada dunia luar selama 3 atau 4 tahun. Jadi semasa mereka bergraduasi, dunia telah banyak berubah, dan dikatakan sekarang ni dunia berubah hampir setiap 4 tahun. Ada yang mengatakan hampir setiap minggu dunia berubah. Jadi perubahan ini tidak dapat digarap oleh mereka yang belajar di universiti selama 3 atau 4 tahun. Itu adalah poin dia yang pertama. Jadi perkara yang kedua yang diutarakan oleh Vishen sebagai salah satu masalah yang ada di universiti sekarang ini adalah dari segi peringkat umur pelajar. Sistem pembelajaran kita sekarang ni dengan cara yang formal yang ada seperti biasa, rata-ratanya kita menempatkan golongan yang sama umur dalam satu kelompok. Sama ada apabila masuk universiti ketika mereka berumur 19 ataupun 20 tahun. Jadi mereka akan berada bersama kelompok ini sepanjang pembelajaran mereka. Jadi mereka tidak dapat belajar daripada golongan yang lebih berumur, yang lebih berpengalaman, melainkan apa yang diberi oleh pensyarah mereka lah. Dan juga mereka tidak dapat belajar daripada golongan yang lebih muda daripada mereka, kerana seperti yang saya katakan tadi, dunia sangat cepat berubah, dan biasanya golongan yang lebih muda ni dia lebih peka terhadap dinamika dunia baru. Jadi apabila dalam satu batch pembelajaran di universiti ni hanya terdiri daripada golongan yang umur tertentu saja, maka mereka tidak dapat belajar daripada pengalaman ataupun daripada perkara baru yang datang daripada generasi lain yang sepatutnya kalau kita susun supaya mereka dapat bersama-sama dalam satu batch. Perkara yang ketiga yang diutarakan oleh Vishen adalah sistem akreditasi. Sistem akreditasi ni yang mana kurikulum pembelajaran itu dikawal selia oleh satu badan. Kalau di Malaysia ni secara umumnya kita ada MQA, Majlis Kelayakan negara, ataupun kalau bidang-bidang profesional mereka ada proses akreditasi yang ditetapkan oleh badan-badan profesional. Seperti kalau bidang seni bina, dia kawal selia akreditasinya, kurikulumnya diatur dan dikawal selia dan dipantau oleh Lembaga Arkitek Malaysia.
Dan banyak lagi kejuruteraan, perubatan, undang-undang dan sebagainya, masing-masing ada badan yang menyelia akreditasi. Jadi menurut Vision, masalahnya adalah dalam dunia sekarang ni pekerjaan adalah sangat dinamik. Dia tidak lagi bergantung kepada profession ataupun skill tertentu. Dalam keadaan sekarang ni dengan dunia yang menggunakan ICT, kemahiran boleh dicari dari serata dunia, dari berbagai-bagai latar belakang untuk sesuatu projek. Okay. Jadi tidak perlu tidak perlu ataupun adalah sangat menjadikan peluang pekerjaan terhad sekiranya kita hanya fokus kepada satu kemahiran. Sebabnya bila bercakap tentang kemahiran yang tertentu, apabila kita boleh mendapat sumber dari serata dunia ni, maka bentuk kemahiran yang perlu tu adalah lain. Dia perlu fleksibel dan tidak sekiranya dikawal dengan begitu ketat, mungkin kurikulum ini tidak dapat bertindak balas kepada kehendak semasa yang sangat cepat berubah, yang sangat berbeza daripada satu projek ke satu projek. Jadi ini adalah perkara yang ketiga yang diutarakan oleh Vision. Perkara keempat yang diutarakan oleh Vision adalah kos ataupun perbelanjaan pembelajaran untuk pendidikan universiti adalah sangat-sangat mahal. Terutamanya kalau di Amerika Syarikat dikatakan hutang pelajar untuk pembiayaan pembelajaran mencecah lebih daripada 1 trilion. Jadi negara kita pun lebih kurang yang sama. Kita memerlukan belanja yang banyak. Walaupun di universiti awam kita dibiayai sebahagiannya oleh kerajaan, tetapi kos untuk menyediakan pembelajaran peringkat universiti adalah sangat mahal. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang perlu dilihat, kenapa ia menjadi sangat mahal. Kalau kita lihat sekarang ni, mungkinlah kita boleh simpulkan dari segi penekanan bagaimana universiti dikawal selia, memerlukan profesor penyelidik dengan gaji yang mahal dan penyelidikan yang menelan kos yang sangat tinggi. Jadi semua ini perlu dibiayai oleh kerajaan ataupun pelajar yang membayar yuran tersebut. Jadi terdapat persoalan, adakah berbaloi pelaburan ibu bapa untuk pembelajaran universiti anak masing-masing dengan kos yang dibelanjakan untuk pembelajaran tersebut. Kalau dari segi peringkat negara pula, kita boleh persoalkan adakah berbaloi pelaburan kerajaan ataupun pelaburan rakyat kepada pendidikan universiti dengan kos yang sangat mahal untuk setiap pelajar. Jadi ini kita perlu lihat semula, apakah peranan universiti, bagaimanakah duit dibelanjakan, adakah ianya menjurus kepada membina kemahiran pelajar ataupun ada perkara-perkara lain yang menjadikan kos pembelajaran di universiti itu sangat mahal. Seterusnya, perkara yang dibincangkan oleh Vision adalah credibility tenaga pengajar itu sendiri, pensyarah sendiri. Kalau mengikut suasana sekarang, dinyatakan dalam tulisan tersebut, bahkan di Malaysia pun keupayaan pensyarah adalah sangat terkekang dengan bentuk yang kita panggil quality control, akreditasi dan sebagainya, cara pembelajaran yang berasaskan OBE yang sangat mengekang kebebasan berfikir dan keupayaan pensyarah untuk mengembangkan ilmunya. Hampir setiap perkara ditekankan bagaimana hendak dilakukan. Jadi ia mengekang kreativiti. Dan pensyarah sendiri pada masa sekarang ni nampaknya di Universiti di Malaysia sendiri kita ditekan untuk membuat penyelidikan, dan semakin hari semakin lebih nampaknya penekanan kepada penyelidikan berbanding dengan pengajaran. Dan terdapat memang ada bukti-bukti bahawa pelajar tidak mendapat perhatian yang sewajarnya berbanding dengan kerja-kerja penyelidikan. Kerja-kerja penyelidikan ini ditekankan kepada pensyarah sebagai syarat untuk mereka terus berada dalam sistem ataupun mereka akan dikeluarkan daripada sistem universiti. Dan motivasi untuk menjalankan penyelidikan pada hari ini bukanlah untuk
membina ilmu baru, tetapi lebih kepada mencapai KPI ataupun kriteria tertentu yang ditentukan oleh kerajaan, yang mana sebaliknya ditentukan pula oleh sistem ranking dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang saya sendiri rasa sangat penting kita lihat semula tentang penekanan penyelidikan di dalam sebuah universiti yang sepatutnya memberi pengajaran, menyediakan generasi muda untuk berfikir ataupun hidup dalam dunia yang baru. Seterusnya, perkara yang diutarakan adalah dari segi kurikulum pembelajaran di universiti itu sendiri. Kalau kita fikirkan di zaman sekarang ni, maklumat sangat pantas dan boleh didapati di mana-mana sahaja tentang apa juga perkara. Apatah lagi dengan adanya AI, Artificial Intelligence sekarang ni, perkara-perkara yang lebih rumit boleh diselesaikan dengan sangat cepat dan sangat pantas. Jadi cara kita mengolah kurikulum sekarang ini perlulah difikirkan semula, kerana macam saya kata tadi, apabila maklumat ataupun suatu pendapat tentang sesuatu perkara itu boleh diselesaikan dengan cepat, kurikulum terpaksa perlu beralih daripada bersifat menyampaikan maklumat semasa ataupun memberi pengetahuan yang sedia ada di internet kepada perkara yang lebih penting, yang lebih kemahiran yang lebih penting yang perlu ada pada dunia sekarang ni. Kalau katalah contohnya seorang pelajar undang-undang, dia masih ambil masa beberapa tahun untuk memahami ataupun untuk mengaplikasi sesuatu penyelesaian yang rumit. Sekarang ni perkara yang sama boleh diselesaikan dengan masa yang sangat cepat. Jadi apakah kemahiran yang perlu diajar kepada pelajar-pelajar universiti sekarang ini? Itu satu perkara yang perlu difikirkan, tentang apakah dia bentuk pembelajaran kurikulum yang perlu pada masa sekarang ini. Mungkin boleh dibincangkan pada waktu yang lain. Jadi itulah 6 perkara yang dibincangkan oleh Vision Lakini, yang mana kita sendiri di negara ini perlu memikirkan semula hala tuju dan konsep universiti ini sebenarnya. Jadi terima kasih kerana mendengar Sembang Fikir pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Sila subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.